Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan dan pelbagai nikmat yang tidak terhitung. Dan di antara nikmat yang kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sebagai seorang pelajar. Nikmat sebagai seorang pelajar, nikmat belajar yang mana salah satu nikmat yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat ulama-ulama kita sentiasa mengumpamakan seorang pelajar itu sebagai seorang mujahid. Mujahid ni maksudnya mereka yang berjihad, mereka yang berjihad di jalan Allah Taala, pergi berperang kan. Jadi pahala seorang yang berjuang dalam bentuk mencari ilmu seringkali dikiaskan dengan pahala seorang yang berjuang di jalan Allah Taala, berperang untuk meninggikan kalimah Allah Taala di atas muka bumi ini. Jadi sebelum kita bermula, sebagai motivasi, sentiasa Ustaz ingatkan diri kita, terutamanya Ustaz sendiri dan intum semua, belajarlah bersungguh-sungguh. Ingatlah tempoh masa di mana intum belajar ini adalah satu tempoh masa yang tidak akan berulang. Jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan biasakan diri bertalaki. Talaki ni maksudnya belajar secara berhadapan. Jadi musim sekarang ni tak boleh belajar secara berhadapan. Belajarlah melalui ceramah-ceramah, daurah-daurah yang dibuat secara online. Terlalu banyak ini kan, terlalu banyak para masyaikh yang membuka kelas-kelas secara online kan. Jadi gunakanlah peluang dan belajarlah sepenuhnya, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mulakan dengan melihat kembali dua jilsah yang terdahulu secara ringkas. Baik. Dalam jilsah yang terdahulu, jilsah yang pertama, sebelum ni okay, baik. Dalam jilsah yang pertama dahulu, kita ambil jilsah yang pertama cukup mudah. Al-kalam, ada 4 syarat, iaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wad'i. Kita syarah 4 syarat dalam bahasa Arab supaya sesuatu ayat itu menjadi ayat yang sempurna. Minggu yang berikutnya, minggu lepas, kita ambil asasul asas. Asas yang paling asas sekali dalam bahasa Arab. Apa dia? Perkataan dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3 kumpulan. Ismun, fi'lun dan harfun. Dan kita juga ambil pengenalan, tanda-tanda untuk setiap kumpulan ini. Ismun, ada tanda-tanda dia. Kan? Al-khafdu ataupun al-jaru. Kan? At-tanwin. Dukhul alif walam kan. Kemudian dukhul hurufu al-khafdi ataupun qabul hurufu al-khafdi. Jadi 4 syarat ini adalah syarat menunjukkan sesuatu perkataan itu ismun. Kemudian kita seterusnya menerangkan pula tanda-tanda fi'lun. Tanda-tanda fi'lun yang mana fi'il dalam bahasa Arab ada 4 tanda yang membezakan dia daripada ismun dan harfun, iaitu qad, sin, saufa dan juga ta at-ta'nis as-sakinah. Baik.
Kemudian kita tutup dengan apa, dengan satu penerangan berkenaan dengan harfun. Jadi harfun ini dia tidak terima tanda ismun dan tidak terima tanda fi'lun. Selain daripada ismun dan selain daripada fi'lun, jadi harf lah kan. Jadi harf tak banyak kan. Yang banyaknya adalah sama ada ismun ataupun fi'lun, dan itu adalah asasul asas. Jadi dalam setiap pelajaran tu, pengarang kita ataupun syarih kita, Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, beliau meletakkan latihan-latihan kan. Jadi rajin kita bermain dengan latihan tersebut, maka cepatlah kita menguasai bahasa Arab ini kan. Jadi insya-Allah tujuan kita belajar ini ada dua kan. Tujuan utamanya confirm lillahi ta'ala. Maksud Ustaz dari sudut asbabnya ada dua. Yang pertama untuk menguasai bahasa Arab dengan melihat kepada perkataan, cari makna perkataan, kemudian cari ataupun kita melihat kepada uslub, menghafal uslub dan sebagainya. Itu untuk dapatkan bahasa kan. Yang satu lagi untuk mendapatkan tata bahasa kan. Itu yang kita panggil sebagai nahwu kan. Tata bahasa ini qawaid, yang mana nahwu adalah sebahagian daripadanya. Okey, insya-Allah pada minggu ini kita akan berpindah kepada muka yang berikutnya, iaitu bermulalah al-i'rab. Sebut nahwu mesti tak boleh tidak kan. Nahwu itu i'rab, i'rab itu nahwu. Hampir betul lah kan. Jadi kita panggil apa ya? Kalau sebut nahwu memang akan terbayang dalam kepala kita i'rab kan. Mubtada marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah, itu nahwu lah tu kan. Hasil daripada belajar nahwu kan. Bila kita sebut saraf kan, saraf insya-Allah kita akan terbayangkan fa'ala fa'alu kan. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altunna fa'altu fa'alna, itu yang paling basic lah kan. Ada pelbagai lagi wazan-wazan yang ada dalam saraf. Bila sebut saraf, kita akan terbayang wazan. Bila sebut nahwu, kita akan terbayang i'rab. Jadi itu asasul asas. Jadi babul i'rab kan. Jadi bab al-i'rab. Insya-Allah hari ini kita cerita apa dia i'rab kan. Apa dia i'rab dan apakah dia kumpulan-kumpulan i'rab ini. Jadi sebelum kita bermula, pengarang kita dalam setiap tajuk tu ada latihan bagus ni yang buat latihan ni kan. Latihan yang mudah-mudah saja kan. Ambil sedikit masa, ambil sedikit ruang, cuba isi tempat kosong tu kan. Banyak latihan yang lain Ustaz cuma tunjukkan satu saja. Yahfazu ad-darsa. Ini membantu kita memulakan penulisan dalam bahasa Arab kan. Siapa yang menghafal pelajaran, sebut saja, letak nama Muhammadun, Zaidun, Aliun kan. Tapi Zainab tak boleh, sebab kalau Zainab jadi tahfazu kan. Berlaku perubahan pada fi'il tersebut. Tapi kalau nak buat ayat tak apalah. Kita nak mempelbagaikan ayat. Tahfazu Zainabu ad-darsa, tak ada masalah kan. Kemudian perhatikan juga ni contoh-contoh yang lain. Ustaz ambil dua contoh sajalah ya, dengan alif dengan zai. Al-walidu ala bnihi, ayah terhadap anak dia kan. Banyak perkataan yang kita boleh letak dekat situ. Jadi biasanya bila sebut ayah terhadap anak, kita akan cari perkataan yang berkaitan dengan kasih sayang kan. Baik. Jadi Ustaz akan i'rab dua ayat lah dua ayat ini. Baik. Al-walidu musyfikun ala bnihi. Syafiqun ala boleh digunakan kan, daripada syafiqah, syafiqun. Musyfiqun daripada asyfaqah. Kedua-duanya memberi makna yang sama, iaitu penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang tapi khusus kepada, lebih banyak digunakan untuk daripada atas ke bawah. Anak, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan sebagainya. Al-walidu musyfiqun ala bnihi. Al-walidu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-walidu, dal berbaris di depan. Musyfikun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Musyfikun, qaf berbaris di hadapan. Kenapa al-walidu satu baris, musyfikun dua baris? Sebab al-walidu ada al kan. Al dengan tanwin dia tidak berjumpa lah ya. Baik. Ala harfu jar, ibnihi, ala bnihi. Ibni tu majrur bi harfi jar wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
wal ha wa huwa mudhaf, macam tu wa huwa mudhaf, wal ha ibnihi, hi tu dhamir mabni ala al-kasr. Baik, satu faedah kalau mabni kita tak sebut kasrah, kita sebut al-kasr. Fi mahallil jar mudhafun ilaih. Selepas mudhaf mudhafun ilaih. InsyaAllah step by step kita ambil mudah-mudah kan. I'rab yang mudah-mudah dulu. Baik, kalau yang terperhatikan mubtada khabar ni memang tak lari lah, memang akan ada. Jumlah ismiyah. Okey, satu ayat lagi. Yahfazu at-talibu ad-darsa. Yahfazu al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. At-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ad-darsa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kan? Jadi insya-Allah i'rab ni mudah sahaja kan. Jadi kalau kita rajin berlatih tu lancar je i'rab ni kan. Jadi mulakan dengan yang ayat yang semudah ini, mubtada, khabar, kalau ada pun jar majrur, kemudian fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Insya-Allah. Okey, boleh? Senang kan? Itu sebagai mukadimah. Okey, bismillah. Kita sambung pelajaran kita. At-Tuhfah As-Saniyah bisyarhi Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah Babu Al-I'rab. Ni Ini pelajaran kita pada malam ini. Dia kena setiap kali kita bertukar, kita kena bertukar dia kepada read mode. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Qala, siapa yang kata? Al-Imam Al-Ajurrumi rahimahullah. Wa aqulu, siapa yang kata? Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Majid, betul, Abdul Hamid. Abdul Hamid rahimahullah. Wa aqulu Syekh Muhammad Muhyiddin kata, al-i'rab lahu maknayan. Biasa disebut al-i'rabu lughatan, al-i'rabu istilahan. Al-i'rabu lahu maknayan, ada dua makna, makna segi bahasa, makna dari segi istilah kan. Okey. Ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Jadi yang pertama tu dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah ulama-ulama nahwu. Amma maknahu fil lughah fa huwa al-izharu wal ibanah. Macam tu dari segi bahasa makna dia apa? Izhar. Bukan tajwid saja ada izhar kan. Nahwu pun ada izhar kan. Izhar wal ibanah. Okey, apa dia izhar? Kita dah belajar dalam tajwid, izhar maksudnya jelas, tak ada dengung. Samalah sini, izhar sini jelas kan. Apa dia? I'rab makna dia izhar. Taqulu, awak berkata, contoh a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa azhartahu. Kalau kita kata a'rabtu amma fi nafsi, saya lahirkan apa yang ada dalam diri saya. Jadi zahirkan. Izhar dah jadi bahasa Melayu, zahir kan. Saya zahirkan apa yang ada dalam diri saya. Okey, baik. Wa azhartuhu. Jadi kita dapat banyak sebenarnya kan. Kita dapat perkataan a'raba, kita dapat perkataan azhara, kita dapat perkataan abana. Kan? Abana ibanatan. Okey, baik. Amma maknahu fi istilah. Fi istilah fahuwa ma dzakarahu al-muallif biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi. Apa sesama dia? Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Okey, itu yang panjang dia. Okey. Baik, jadi pengarang kita syarah satu persatu kan. Wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalimi. Apa maksud dia? Taghyiri awakhiril kalimi. Perubahan-perubahan yang berlaku di hujung perkataan. Perkataan kalim sini perkataan perkataan. Baik. Taghyir ahwali awakhiril kalimi wala yaqal ayuradu taghyiru nafsil awakhir. Fa inna akhiral kalimah nafsahu la yataghayyar. Jadi syarih kita berkata bila pengarang asal pengarang kita sebut muallif sebut taghyir awakhiril kalimi, perubahan yang berlaku kepada huruf akhir perkataan.
kan. Zaidun contohnya, Zaidun, dun tu kan. Jadi pengarang kita kata tidak munasabah, dun tu berubah. Habis apa yang berubah? Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyar. Dia sebenarnya tidak berubah. Huruf dal tu tidak berubah. Huruf dal itu tidak berubah. Habis yang berubah apa dia? Wa taghyir ahwali awakhiril kalimah ibarah an tahawwulha min ar-raf'i ila an-nasbi awil jarri. Jadi sebenarnya pengarang kita berkata yang dimaksudkan oleh syarih kita berkata yang dimaksudkan oleh pengarang bukanlah huruf dal itu berubah, huruf dal tidak berubah kan. Yang berubahnya adalah perubahan yang berlaku kerana i'rab. Perubahan yang berlaku kerana i'rab, kerana marfu', kerana mansub, kerana majrur. Kan? Perubahan yang berlaku kerana i'rab. Ibarah an tahawwuliha. Macam mana? Tahawwuliha min ar-raf'i ila nasbi awil jarri. Asalnya marfu'. Kita boleh ambil lah. Kan? Tak apa. Marfu' tu asal. Kan? Zaidun. Kemudian dia pergi pada Zaidan. Kemudian dia pergi pada Zaidin. Kan? Jadi perubahan yang berlaku tu. Sebab apa Zaidun? Sebab apa Zaidan? Sebab apa Zaidin? Itulah i'rab. Kan? Kadang-kadang kita nak mudahkan, kita sebut perubahan baris akhir. Kan? Baris akhir. Cuma bila kita masuk lebih dalam, baris akhir mungkin tak dapat. Kan? Sebab Zaidani, bila dua orang Zaidani kan, Zaidani huruf akhir huruf dal kan. Bila dia masuk Zaidaini, bila dia majrur Zaidaini, Zaidani, Zaidaini, Zaidaini. Huruf dal tetap berbaris di atas kan. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau ustaz sibuk ustaz selalu guna kan, asalnya baris depan, asalnya baris atas, asalnya baris bawah. Sebab itu tanda asal kan, tanda asal. Tetapi perubahan yang sebenarnya berlaku adalah ar-raf, an-nasb, al-jar ataupun senang kita terjemahkan terus marfu', mansub dan majrur. Kan? Marfu', mansub, majrur. Kan? Haqiqatan au hukman. Kadang-kadang secara hakikat, secara benar-benar berlaku ataupun hukman kan, ataupun hukumnya berlaku kan. Berlaku. Kalau kita lihat sama je, tak ada pun perubahan kan. Tak ada pun perubahan, tapi sebenarnya ada perubahan yang berlaku kan. Dari sudut hukum, dari sudut hukum. Nanti kita akan sampai nanti step by step step by step. Baik. Jadi senang cerita, i'rab ini adalah perubahan yang berlaku pada akhir perkataan kan, pada akhir perkataan. Ustaz biasa gunakan perkataan baris. Baris akhir perkataan. Baris itu tanda asal. Kan? Nanti minggu selepas minggu ini kita akan ambil tanda-tanda i'rab kan. Jadi biasa ustaz gambarkan i'rab adalah perubahan baris akhir perkataan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kan? Tidak selalu tepat tapi boleh menggambarkan apa dia i'rab. Jadi pengarang kita kata perubahan kerana ar-raf ataupun an-nasb ataupun al-jar. Marfu', mansub, majrur. Lebih tepatlah. Lebih tepat. Okey, baik. Sama ada secara hakikat ataupun secara hukum. Kan? Baik. Wa yakunu hadha at-tahawuli bisababi taghyiril awamili. Kenapa berubah? Kerana ada amil. Awamil jamak kepada amil. Kalau kita ambil terjemah mudah, amila ni adalah maksudnya apa? Amila ni bekerja kan. Amil pekerja. Tapi bukanlah pekerja betul-betul pekerja Jadi dalam bahasa ni ada sebab kenapa Muhammadun marfu', ada sebab kenapa Muhammadun mansub kan, ada sebab Muhammadan tu mansub kan, ada sebab kenapa Muhammadin majrur kan. Sebab yang menyebabkan itu kita panggil sebagai amil kan. Amil. Apa sebab dia? Sebab dia mubtada. Sebab dia ibtida kan, ibtida. Okey, baik. Min amilin yaqtadi araf ala al-fa'iliyah. Contoh kan, fa'il marfu' au nahwiha ila akhar yaqtadi an-nasb ala al-maf'uliyah. Contoh yang lain maf'ulun bih, mansub kan. Ada amil yang menyebabkan perkataan marfu' kan. Contohnya fa'il. Fa'il menyebabkan perkataan menjadi marfu'. Ada perkara yang menyebabkan perkataan tersebut mansub. Contohnya maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu hasil lah perkataan tersebut menjadi mansub. Wa halum majarra dan seterusnya. Ambil ni halum majarra. Dulu masa buat insya dulu selalu gunalah ni. Kalau bahasa apa yang ringkasan untuk dan lain-lain DLL. Halum majarra Okey, baik.
Masalan, contoh contoh. Masalan, idza qulta, jika awak berkata, hadara Muhammadun. Muhammadun kita baca dengan marfu'. Fa Muhammadun marfu'. Limadha? Li'annahu ma'mulun li'amil. Sebab Muhammadun ini dia ma'mul, dia kena buat kan. Kena kerja. Siapa pekerja dia? Amil, pekerja dia adalah yaqtadi ar-raf' ala al-fa'iliyah. Kan? Wa hadzal amil huwa hadara. Yang menyebabkan Muhammadun marfu' adalah hadara. Kan? Yang menyebabkan Muhammadun marfu' adalah hadara. Kan? Jadi senang cerita, kita ringkasnya, Muhammadun ini marfu' sebab dia fa'il. Jadi fa'il ini mesti ada sebab. Sebab apa Muhammadun fa'il? Sebab sebelum dia ada fa'il. Kan? Fa'il, apa fa'il dia? Hadara. Kan? Sebab tu hadara ini dipanggil sebagai amil. Okey, kita sambung sikit ya. Fa in qulta ra'aita Muhammadan. Nampak tak? Muhammadan. Tadi Muhammadun, sekarang Muhammadan. Taghayyur hali akhir Muhammadun ila nasbi Muhammadan litaghayyur al-amil bi amil akhar. Tadi amil dia adalah hadara. Sekarang amil dia adalah ra'aitu. Ra'aitu. Yaqtadi an-nasb wa huwa ra'aitu. Ra'aitu dia dah ada dua situ, fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Kan? Tu dah jadi fa'il pembuat. Jadi Muhammadan dah jadi kena buat maf'ulun bih. Sebab itu dia jadi apa? Dia jadi mansub. Fa idza qulta hadaitu bi Muhammadin. Nampak tak? Sekarang ni din pula kan? Muhammadin. Taghayyur halu akhirih ila al-jar. Ila al-jar. Majruh ila al-jar. Litaghayyuri al-amili bi'amil akhar yaqtadi al-jar wa huwa al-ba'. Al-ba' ni kita panggil huruf harfu jar. Ni paling mudah. I'rab paling mudah. Ada huruf jar majrur lah je kan. Baik. Nampak tak? Jadi pengarang kita, antum hafal ayat ni hafal ayat ni atau tukar ikut ayat yang antum nak hafal sendiri. Hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, hadaitu bi Muhammadin. Hadhabi ni maksudnya kita macam berasa bertuah dengan orang tersebut. Kan? Mahzuf. Hadhabi. Maksudnya kita macam kita panggil apa istilahnya? Data berbangga pun ada dekat-dekat dengan mana berbangga. Kita macam mendapat kebaikan kan, maksudnya satu perkara yang baik yang kita dapat dengan Muhammad ini kan. Okey, baik. Okey, 3 ayat ni kan. Kalau yang tak hafal 3 ayat ni ikut pengarang hafal, silakan. Sebab kita akan selalu beri contoh marfu', mansub, majrur kan. Okey. Hadara Muhammadun, Muhammadun marfu', ra'aitu Muhammadan, Muhammadan mansub, hadaitu bi Muhammadin, Muhammadin majrur. Untuk Ustaz Yu, Ustaz ubah pada 3 ayat kan. 3 ayat sama je kan. Ja'a Zaidun, Ustaz lebih suka guna Zaidun. Ra'aitu Zaidan, sallamtu ala Zaidin. Sallamtu ala Zaidin. Ataupun kalau bukan manusia, marartu bi Zaidin. Ni Zaidin manusia lah Kalau bukan manusia, Ustaz guna contoh marartu bi. Kan? Sallamtu ala atau marartu bi. Yang banyak Ustaz gunakan. Nak beritahu apa? 3 ni contoh ni kan. Marfu', mansub, majrur kan. Okey. Teruskan. Tak banyak, sikit saja kan. Wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilah. Jika awak melihat contoh-contoh ini, zahara laka anna akhiral kalimah, awak akan dapati perkataan akhir tu, apa tu? Perkataan, akhir perkataan. Bukan akhir perkataan, akhir perkataan. Wa huwa ad-dal. Contoh sini Muhammadun kan. Contoh Ustaz Zaidun. Ustaz ambil sini juga sebenarnya kan. Cuma Ustaz bina sendiri kan. Min Muhammadin lam yataghayyar. Dal itu tidak berubah. Dal itu tidak berubah. Wa anna allazi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. Jadi yang berubah tu yang keadaan dia kan, keadaan dia. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awal. Contoh pertama dia marfu', mansub wa mansuban fil misali tsani, mansub dalam contoh yang kedua, wa majruran fil misali as-salis, dan majrur dalam contoh yang ketiga kan. Sebab itu bila belajar nahwu ni pegang dulu 3 ayat. 3 ayat yang hampir sama, yang ada marfu', mansub, majrur. Pastikan contoh tu contoh yang samalah. Macam pengarang diguna Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ustaz guna Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kan? Itu cuba cari, buat sendiri ataupun hafal je contoh yang telah ada kan. Nanti sebab kita akan buat banyak contoh kan. Banyak contoh untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berlaku. Okey, baik.
وهذا التغيير perubahan ini min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwa al-i'rab indal muallif. Wa man zahaba mazhabahu. Nampak tak? Jadi dari sini kita faham ada juga perbezaan mazhab kan. Ada juga perbezaan mazhab. Jadi kita tak nak caralah pasal perbezaan mazhab tu kan. InsyaAllah satu masa nanti kita akan sampai kan. Jadi atas asas pengarang kita yang kita belajar ini, perubahan marfu', mansub, majrur inilah yang dipanggil sebagai i'rab. Maksudnya kalau kita mendalam lagi ilmu nahwu akan ada pandangan yang lain. Tak apalah, itu kan sampai masa dia kan. Jadi kita ambil yang dulu kan, marfu', mansub, majrur. Itulah i'rab. Kan, itulah i'rab kan. Jadi harakat asalas. Kalau sebut baris pula, baris depan, baris atas, baris bawah. Itulah i'rab. Kan, itulah i'rab. Baik. وهذه الحركات الثلاث kan, التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. Jadi pengarang kita guna perkataan ar-raf, an-nasb, al-jar kan. Nanti kita akan sampai nanti kita akan guna pula al-fathah, ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah kan. Jadi inilah tanda-tanda dia. Baris atas, baris depan, baris atas, baris bawah kan. Okey, baik. Baik, sekarang ni tadi pengarang kita beri contoh dengan ismun kan. Beri contoh dengan ismun Zaidun, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Baik. Sekarang ni pula pengarang kita dia berpindah, syarih kita dia berpindah daripada ismun kepada fi'lun. Wa mislul ismi fi dhalika al-fi'lu al-mudhari'. Sama seperti isim yang berubah, ada marfu', ada mansub, ada majrur. Sama seperti isim apa dia? Al-fi'lu al-mudhari'. Fi'il mudhari'. Kita tahu fi'il ada tiga kan? Madin, mudhari', amar. Kan? Madin, mudhari', amar. Jadi yang mudhari' ni, Mudhari' ini dia ada hukum. Kan? Dia ada hukum. Kita lihat contoh ya. Falau kulta, jika awak berkata yusafiru Ibrahim. Kan? Jadi kita fokus kepada yusafiru. Kan? Yusafiru Ibrahim. Fayusafiru fi'lun mudhari' marfu'. Sama tak yang saya buat ni? Fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammahan. Baik. Sebab apa dia marfu'? Ditajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbihi aw 'amilin yaqtadi jazmihi. Kalau tanya sebab apa fi'il mudhari' marfu'? Kita kata tidak ada sebab dia mansub dan majzum. Macam tu kan? Tidak ada litajarrudihi. Tajarrud tidak ada. Tidak ada apa? Min amilin, tidak ada amil yang menyebabkan yaqtadi nasbihi, yang menyebabkan dia mansub. Yaqtadi nasbihi, yaqtadi nasbahu, atau amilin yaqtadi jazmahu. Itu sebab dia jadi maf'ul bih pada yaqtadi. Okey, baik. Ditajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu atau amilin yaqtadi jazmahu. Jadi kalau tanya sebab apa yusafiru Ibrahim, yusafiru marfu'? Jawapan dia sebab tidak ada sebab kan, tidak ada amil yang menyebabkan dia menjadi mansub atau menjadi majzum. Itu jawapan dia kan. Fa idza qulta, ni contoh yang untuk mansub. Fa idza qulta, jika awak berkata lan yusafira Ibrahim. Lan, kita tambah pada depan dia lan kan, lan yusafira Ibrahim. Taghayyur halu yusafiru minar raf'i, baris depan tu, ila nasbi, pada baris atas kan ni, lan yusafira. Litaghayyuril amili bi'amilin akhar yaqtadi nasbahu. Sekarang ni ada sebab dia menjadi mansub. Apa yang menyebabkan dia jadi mansub? Wa huwa lan. Kita akan sampai, tak lama dah kan, sebab pengarang kita akan mula dengan fi'il kan. Jadi lan menyebabkan fi'lun mudhari' menjadi mansub. Asal-asalnya yusafiru Ibrahim. Masuk lan. Lan yusafira Ibrahim. Kan? Fa idza qulta, jika awak berkata pula lam yusafir Ibrahim. Lam, depan dia lam. Tadi lan, sekarang lam. Lam yusafir Ibrahim. Taghayyara halu yusafiru minar raf'i awin nasbi ilal jazmi. Sekarang ni telah pun berubah kan, daripada yusafiru atau yusafira tadi kepada yusafir. Yusafir. Limadha? Kenapa? Litaghayyuril amili, kerana amilnya telah berubah. Bi'amil akhar, dengan amil yang lain. Yaqtadi jazmahu.
yang menyebabkan fi'lun mudhari' menjadi majzum. Apa dia? Wa huwa lam. Okey, kesimpulan dia mudah saja. Fi'lun mudhari' asalnya marfu'. Kita akan sampai nanti ni tak lagi ni baru nak cerita mukadimah saja kan. Jadi tak perlu kita tergesa-gesa sangat pelan-pelan insya-Allah. Fi'lun mudhari' asal dia marfu' kan, asal dia marfu'. Yusafiru Ibrahim marfu' kan, yusafiru, kita fokus kepada perkataan yusafiru marfu', asalnya baris depan yusafiru. Dia hanya menjadi masuk kalau depan dia ada tu an-nasbi kan. Antara adatu nasbi yang paling mudah untuk kita masukkan dalam ayat adalah lan. Jadi antum ingatlah kan, antum buatlah ayat sendiri kan. Masukkan lan, jadi masuk. Lan yusafira Ibrahim. Nampak tak? Tadi yusafiru, sekarang yusafira baris atas. Kemudian kita gantikan pula lan tu dengan lam. Lam kan. Lam yusafir. Bagi mati. Lam yusafir Ibrahim. Sebab apa? Lam antara adatu al-jazmi kan, insya-Allah. Wa hadha wa'lam anna hadha at-taghyir, dia ada taghyir. Macam mana kita nak tahu? Taghyir ada dua ya kan, dua ya, taghyir atau wazan taf'il. Kalau tak ada, dia atau wazan tafa'ul, taghyir. Wa'lam anna hadha at-taghyir, betul tak taghyir kan? Sebab bila Ustaz tengok depan ni kecil tulisan dia. Wa'lam anna hadha at-taghayyur yanqasimu ila qismain. Jadi ada dua kan? Ada dua apa ni? Dua bahagian. Bahagian apa ni? Lafzi wa takdiri. Kena dia bahagian-bahagian ni dia ada banyak. Ni kita lihat daripada sudut hakikat ataupun hukum yang pengarang kita sebut tadi kan. Baik. Tak. Jadi tak sampai lagi ni hakikat dan hukum ni kan. Yang ni kita boleh nampak lafaz dari sudut lafaz dia atau dari sudut takdir dia. Nanti bila kita tengok contoh, kita akan dapat lihat dengan lebih terang lagi Okey, kita tunggu. Okey, Ustaz ulang balik ayat tersebut. Wa'lam, ketahuilah, anna hadza taghayyur, perubahan ini, yang qasimu ila qismaini, ada dua bahagian dari sudut apa? Lafzi wa takdiri. Dari sudut sama ada perubahan berlaku pada lafaz atau perubahan berlaku secara takdir. Takdir. Macam mana Ustaz kita nak terjemah takdir ni? Memang susah nak jawab takdir ni kan. Kita pun bila kita terjemah kepada pelajar, kita terjemah itu takdir. Awak takdirlah. Awak apa? Nak kata bayangkan tak tepat juga maksudnya benda tu ada tapi tak nampak kan. Benda tu ada tapi tidak nampak, tidak kelihatan. Tapi dia tu ada kan. Nanti bila kita tengok contoh banyak-banyak tu kita akan lebih faham lagi apa dia takdir kan. Baik, lafaz dulu. Fa ammal lafzi fa huwa ma la yamna min an-nutqi bihi mani'un kama ra'aita fi harakatid dal fi min Muhammadin wa harakatir ra min yusafir. Ini yang asal Yang asalnya adalah lafzi kan. I'rab yang asalnya lafzi. Daripada lafaz tu kita dah tahu perubahan yang berlaku. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, dun dan din. Ada perubahan yang berlaku kan. Yusafiru, yusafira, yusafir. Kan ada perubahan kan. Yusafiru, ra baris depan, yusafira, ra baris atas. Yusafiru. Yusafiru, ra baris depan, yusafira, ra baris atas, yusafir, ra baris mati. Kan jelas kan? Nampak kan? Okey. Itu lafzi nama dia kan. Perubahan yang jelas yang berlaku secara lafzi. Amma taqdiri, ni takdir ni takdir. Banyak takdir dalam bahasa Arab ni kan. Banyak takdir. Ni takdir, benda tu ada tapi tak nampak. Contoh ni tengok contoh ni tuan akan faham insya-Allah. Ma yamna min at-talaffuz bihi mani'un min ta'adzur aw istithqal aw munasabah. Baik. Ma yamna, perkara yang menghalang min at-talaffuz bihi, daripada melafazkannya. Mani, ada penghalang yang menghalangkannya. Sebab apa? Penghalang ni ada 3. Ta'adzur, memang tak boleh sebut. Au istithqal, berat lidah. Terjemah mudah dah. Berat lidah nak sebut. Au munasabah, ataupun munasabah. Munasabah ni munasabah lah. Bahasa Melayu kita munasabah juga. Kerana ada munasabah tertentu. Kan? Ada munasabah tertentu.
Okey, tengok contoh ni. Yad'u al-fata wal qadi wa gulami. Yad'u al-fata wal qadi wa gulami. Baik. Yad'u ni kita sini da'a bahasa Arab ni ada banyak makna. Da'a dalam bahasa Arab ni ada banyak makna kan. Menyerulah kan. Salah satu makna yang zahir menyeru kan. Baik. Jadi sini senang cerita empat perkataan ini semuanya sepatutnya berbaris depan belaka. Kan? Semuanya sepatutnya marfu' belaka. Kan? Dia memang marfu' lah. Sepatutnya dia berbaris di hadapan. Kan? Yada'u al-fata al-qadi gulami. Empat perkataan baik. Baik. Nanti sebab pengarang kita dah syarah dah kan. Jadi kalau Ustaz syarah dia akan jadi berulang. Jadi Ustaz baca dan Ustaz syarah. Fatakunu ad-dhammatu muqaddarah. Dah muqaddarah kan. Jadi baris depan tu ada tapi takdir. Kita takdirkan dia kan. Ada tapi tak nampak. Begitulah kan muqaddarah ni kan. Muqaddarah ni maksudnya dia ada tapi tidak kelihatan kan. Fatakunu ad-dhammah muqaddarah ala akhir al-kalimah. Kan? Keempat sekali. Sebenarnya ada dhammah, ada baris depan. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur aw as-saqli. Jadi yang menghalang dia adalah ta'adzur. Ta'adzur ni memang tak boleh sebut. Ataupun as-saqal, istisqal tadi. Saqal ni berat. Berat lidah. Boleh sebut tapi payah. Kan? Fayada'u marfu' sebab apa? Sebab fi'il mudhari' kan marfu' kan. Marfu' li tajarrudihi minan nasibi wal jazim. Kan? Jadi sebab asal fi'il mudhari' dia marfu'. Sepatutnya yad'u. Ada waw kan? Jadi tapi tak ada orang Arab sebut yad'u. Mereka sebut yad'u. Matikan huruf waw tu. Wal fata marfu' sebab apa? Sebab dia fa'il. Kan? Fa'il marfu'. Jadi al-fata tu di atas huruf alif itu, fata atas huruf alif, bukan atas huruf ya. Huruf ya yang tidak berbaris ini dia adalah huruf alif. Kita panggil alif maksurah. Al-fata marfu' liqaunihi fa'il. Jadi sepatutnya ada baris depan atas alif tu. Tapi tidak boleh disebut kan, tidak boleh disebut. Wal qadi wa gulami, sama juga al qadi dan gulami pun dia adalah apa, marfu'. Marfu'ani, kedua-duanya marfu'. Li'annahuma ma'tufani, sebab dia ma'tuf, ada waw kan, ada waw kan, ma'tuf ala al fa'il al marfu', ma'tuf ala al marfu' marfu' kan. Baik. Walakin ad-dhammah, walaupun keempat perkataan ini sepatutnya ada dhammah kan, ada baris depan. Yad'u al-fata wal qadiyu wa gulamiyu wa gulamiyu. Itulah sorry. Wal qadiyu betul. Wa gulamu. Mui. Kan? Ya tu mati kan. Mui itu kan. Okey. Ad-dhammah la tazhar fi awakhir hadhil kalimah. Tetapi dhammah itu tak dapat dizahirkan. Kan? Lita'azzuriha fil fata. Al-fata memang tak boleh. Alif tidak boleh terima baris. Tak kisahlah baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, alif tidak boleh terima baris. Sebab itu kalau antum biasa dengar alif datah a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Kita kata tak tepat lah kan. Nak kata tak betul pun. Dari satu sudut memang tak betul lah kan. Yang berbunyi a, i, u tu hamzah. A, i, u adalah hamzah. Alif tidak boleh terima bunyi kan. Alif ni tujuan dia memanjangkan suara kan. Baik. Al-fata. Jadi di atas alif tidak boleh terima baris. Sebab tu dipanggil ta'azur. Uzur kan. Uzur maksudnya tak boleh lah, tak boleh kan, ta'azur. Wasaqliha fi yad'u. Adapun yad'u, dia boleh sebut yad'u kan. Ana ad'u, boleh saya berdoa kan. Boleh, tak ada masalah. Ada masalah, tetapi berat lidah. Yad'u berat lidah. Wow, berbaris di hadapan. Sebab itu orang Arab mereka tukar baris depan ini kepada baris mati. Kan? Dipanggil dhammah muqaddarah. Dhammah tu ada tapi kita takdir dia ada kan, tidak kelihatan. Wa fil qadi al qadi, sama juga al qadiyu ni kan, wal qadiyu ada boleh tu, tapi yalah qadiyu gitu Jadi mereka tak sebutlah qadi, mereka sebut qadi kan, qadi gitu
Adapun gulami, yang sepatutnya baris depan tu huruf apa? Gulamu. Kan? Gulamim. Mim tu baris sepatutnya baris depan. Gulamu. Wali ajli munasabah ya al-mutakallim fi gulami. Asalnya gulamui. Itu. Mim depan selepas dia. Cuba itu cuba sebut. Gulamui. Gulamui. M-U-I. Mui. Gulamui. Jadi orang Arab kata tidak munasabah. Tidak bersesuaian dengan huruf ya. Yang sesuai dengan huruf ya adalah baris bawah. Sebab itu disebut gulami. Kan? Cerita panjang-panjang ni sebab apa? Ni sebab dia. Fatakunu dhammah muqaddarah ala akhir al-kalimah. Dhammah tu ada. Bukan tak ada, ada. Tetapi muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Yang tadi dhammah zahirah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun. Ustaz dah biasa Zaidun kan? Muhammadun, Muhammadin. Contoh yang awal-awal kan? Jelas-jelas ada kan? Yang ini yad'u. Asalnya yad'u. Al-fata. Asalnya al-fata. Tak disebut kan? Sebab ta'zur. Al-qadiyu. Kan? Al-qadi tu asalnya al-qadiyu. Gulami. Asalnya gulamui. Mui. Tak payah mui gitu kan? Tidak munasabah. Kan? Tidak munasabah. Tidak bersesuaian. Jadi gulami. Fatakunu ad-dhammah muqaddarah. Sebab itu dhammah itu muqaddarah. Kan? Tajuk ini sebab itu benda-benda seumpama ini kan, kalau kita tahu awal-awal mudahlah. Kita tidak tertanya-tanya kan. Sebab itu pentingnya perkara-perkara kecil-kecil ini kita beri perhatian kan. Okey, saya Ustaz ulang. Banyak pula Ustaz cakap ni. Fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati mana'a min zuhuriha at-ta'azzur aw is-sakli aw ishtighalil mahalli biharakatil munasabah. Ini samalah ya. Diulang kan. Okey, baik. Okey, contoh yang lain. Wa taqulu la yarda al-fata wal qadi wa gulami. Jadi contoh sini yarda tu kan, yarda. Asalnya yarda ni di atas huruf alif ini ada baris atas. Sebab apa ada baris atas? Sebab lan. Lan menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Kan? Jadi dia nak contoh yang ni je kan. Ada pun al-fata wal qadi wa gulami samalah sebab ni fa'il, yang dua ni maktuf. Wa taqulu innal fata wa gulami la faizani. Innal fata. Asalnya innal fata atas alif ni ada baris atas tapi tidak boleh muncul kan, sebab tu kita panggil fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Sama juga gulami kan. Gulami sepatutnya gulamai. Sebab apa? Sebab dia maktuf kepada fata. Fata mansub, gulam juga mansub. I'rab yang apa yang panjang-panjang ni kita akan sampailah kan. Cuma ini nak beri contoh bahawa adanya dhammah muqaddarah, adanya dhammah yang biasa, dhammah muqaddarah. Adanya fathah yang biasa, ada fathah yang muqaddarah. Gitu je. Marartu bil fata. Sama juga marartu. Ni yang contoh yang saya selalu guna, marartu bi kan. Marartu bi. Marartu bi ni maksudnya saya lalu di sebelah. Kan? Jadi lalu di sebelah ni senanglah. Manusia pun boleh, bukan manusia pun boleh kan. Marartu bil fata. Jadi asalnya huruf alif ini berbaris di bawah. Tetapi tak boleh kan. Mustahil alif berbaris di bawah. Yang i itu hamzah. Hamzah berbaris di bawah. Alif tidak boleh terima baris kan. Sebab itu yang ni nak bagi tahunya kan. Jadi kalau kita i'rab al-fata majrur bi harfi jar wa alamatu jarhi al-kasrah. Nanti sebab itu ramai orang tanya, ustaz, mana kasrah dia? Kasrah dia ada tapi tidak kelihatan. Orang Arab panggil muqaddarah, takdir. Kan? Ni yang kadang-kadang benda macam ini yang menyebabkan nahu ni nampak susah. Kan? Kalau kita faham konsep dia, insya-Allah tak susah. Kan? Insya-Allah. Okey. Fama kana akhiruhu alifan lazimah tuqaddar alaihi jami'ul harakat lita'azzur wa yusamma al-ismu al-muntaha bil alif maksuran. Ni antum tanda kat maksuran ya. Antum tanda dekat maksuran ni. Ustaz rasa antum mungkin tak nampak kot ustaz buat ni kot. Ustaz kena install satu alat lagi supaya boleh beri tanda dah. Maksuran. Kalau antum ada buku sama antum tanda maksur. Tajuk ni kita belajar awal-awal kan, isim dalam surah kan. Isim terbahagi kepada dua, ismun sahih kan, ismun mu'tal. Yang mu'tal ni antaranya maksur
mangkus kan. Okey, baik. Jadi maksur, sebab itu kita belajar tentang isim maksur tu kan. Contoh dia al-fata, bila fama kana akhiruhu alifan lazimah, kan. Kalau ada alif, alif berada di akhir perkataan, al-fata alif, wal asa, perkataan huruf akhir dia alif, wal hijab perkataan akhir dia alif, war roha perkataan akhir dia alif, war ridha perkataan akhir dia alif, kan. Baik, semua ini kita panggil alif maksur, kan. Alif maksur kita panggil dia, ada alif maksur, ada alif biasa, kan. Cuma perkataan-perkataan ini kita panggil bahasa Arab ismun maksur, kan. Ismun maksur. Baik. Wa ma kana akhiruhu ya lazimah. Kalau huruf yang berakhir huruf ya pula, dan huruf ya ini pula sentiasa ada, bukan ya tambahan. Ya lazim, ya lazimah, tuqaddar alaihi ad-dhammah wal kasrah litsaqali, kan. Kalau barisnya baris depan atau baris mati tidak disebut al-qadiyu, tak sebut qadiyu gitu. Orang Arab tak sebut al-qadiyu, disebut al-qadi. Sama juga al-qadi, al-qadi dia tak sebut. Disebut al-qadi, kan. Al-qadi, matikan. Kalau dhammah dan kasrah ditukar kepada baris mati. Jadi kita tuqaddar, kita takdirkan. Ada tapi tidak kelihatan. Wa yusammal ismul muntaha bil ya ini mangkus, isim yang mangkus, mangkusan, isim mangkus, ismun mangkus, kan. Wa tazhar alaihi al-fathah li khiffatiha. Adapun fathah baris atas ada. Al-qadiyah ada. Ra'aitu al-qadiyah. Kalau jaa al-qadi. Jangan al-qadiyu, kan. Kalau itu sebut jaa al-qadiyu, orang Arab faham. Jangan takutlah ya. Jangan takut nak salah pula, kan. Kadang-kadang bila belajar ni kita takut nak bercakap sebab takut salah. Tak apa, cakap je, kan. Cakap je. Jaa al-qadiyu, faham, kan. InsyaAllah faham, tak ada masalah apa. Cuma untuk yang fasih dia, jaa al-qadi, raaitu al-qadiyah, ya tu ada. Salamtu ala al-qadi. Jadi jangan sebut salamtu ala al-qadi. Ya tu tambah, kan. Al-qadi, kan. Jadi nanti kat hujung nantilah okey. Okey, ad-da'i, al-ghazi, as-sa'i, al-ati, ar-rami. Semua, kan. Jadi hak popular sekali al-qadi lah, kan. Dan kalau kita buang al dia akan jadi qadid. Qadin, qadin. Dot tu baris 2, qadin. Baris 2 di bawah. Wa ma kana, ni yang satu lagi kumpulan. Wa ma kana mudhafan ila ya al-mutakallim tuqaddaru alaihi al-harakati kulliha lil munasabah. Semua baris itu kita takdir, kan. Kita takdir. Gulami, kitabi, sadiqi, ibni, ibnati, ustazi. Semua baris bawah, kan. Jangan sebut ustazui. Ya ustazui, susah, kan. Payah sebab apa? Zal tu nak baris depan juga. Tak payah. Tak payah bawah je, kan. Jaa ustazui. Orang tanya sebab apa? Sebab fa'il marfu'. Tak perlu, kan. Zal tu baris di bawah. Kita kata fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Kan, muqaddarah kan? Dhammah muqaddarah. Tak perlu sebut ustazu, zui, ustazi. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Jadi i'rab secara ringkas dia apa, ar-raf, an-nasbu, al-jarru, al-jazm ini dia perubahan-perubahan yang berlaku, kan. Dan perubahannya pula ada yang lafzi, yang ada yang takdiri, kan. Okey, baik. Okey. Wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u. Wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u. Wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u. Sikit masa. Ustaz sampai kat sini memang Ustaz akan minta sikit masa. Kalau bahasa Melayu kita lah, bahasa Melayu kita nak beritahu Zaid memukul Ali. Zaid memukul Ali. Siapa yang pukul? Zaid. Siapa yang kena pukul? Ali. Zaid mesti berada di hadapan, Ali mesti berada di belakang. Betul tak? Zaid pukul Ali. Siapa yang pukul? Zaid. Siapa yang kena pukul? Ali.
Kalau kita kata Ali pukul Zaid, kan? Tapi kita nak maksudkan Ali tu kena pukul, kan? Boleh. Tapi kita tukar tu satu ayat. Ali dipukul Zaid. Kan? Ali kena pukul. Tapi kita tak boleh guna perkataan memukul tu kan? Ali memukul Zaid. Tapi kita nak maksudkan Ali kena pukul. Tak boleh. Tapi, kan? Itu bahasa Melayu kita. Kan? Tetapi bahasa Arab berbeza. Kan? Bahasa Arab ni, dia nak tahu siapa yang pukul, siapa yang kena pukul, dia boleh tahu dengan yang apa yang tadi, yang marfu' dengan mansub tadi. Yang marfu' tu yang pembuat, yang mansub tu yang kena buat. Kan? Sebab itu bahasa Arab tidak ada masalah kalau mereka berkata daraba Zaidun Aliyan. Makna dia Zaid memukul Ali. Daraba Aliyan Zaidun. Masih lagi makna dia Zaid pukul Ali. Kan? Kan? Jadi kalau belajar bahasa Arab kat sini yang kita suka ni. Oh, itu tujuan belajar dia, kan? Sebab apa? Zaidun tu fa'il. Kan? Kita tahu. Sebab apa kita tahu Zaidun fa'il? Sebab Zaidun marfu'. Kan? Marfu', kan? Ni marfu'. Hatta kita letak Ali depan. Aliyan Zaidun daraba. Belik molek ayat. Tapi orang Arab masih lagi faham Zaid memukul Ali. Aliyan daraba Zaidun. Orang Arab masih lagi faham bahawa Zaid pukul Ali. Sebab apa? Baris. Marfu' tadi. Kan? Sebab apa Ustaz cerita tu sebab inilah wa yuqabilul i'raba al-bina'u. Selalu kan Ustaz sebut kan, selepas fa'il fa'il, selepas fa'il fa'il. Betul lah itu struktur asal dia, kan? Struktur asal dia wa yuqabilul al-bina'u al-i'raba. Al-bina' ni fa'il, al-i'rab ni maf'ulun bih. Al-bina' tu depan, kan? Tetapi tidak, kan? Dia terbalikkan. Dia letak maf'ulun bih di hadapan. Ada masalah? Tak ada masalah. Tidak ada masalah apa-apa, kan? Kita faham. Al-bina' ni fa'il, kan? Al-bina' ni fa'il. Makna mudah je, kan? Yang berlawanan dengan al-mabni, yang berlawanan dengan al-i'rab adalah al-mabni. Al-mabni berlawanan dengan al-i'rab. Al-bina' ini lawan kepada i'rab adalah bina'. Al-bina'. Baik. Okey, nanti dia tekankan. Wa yattadih kullu wahidin minhuma tamamal idah bisababi bayani al-akhar. Jadi pengarang kita kata, kita nak kenal sesuatu tu, kita tengok lawan dia. Kan? Tengok lawan dia. Kan? Sesuatu itu akan menjadi jelas kalau kita melihat lawan dia. Kan? Okey, baik. Wa qad taraka al-muallifu bayan al-bina. Dia kata pengarang kita tidak jelaskan apa dia al-bina. Dia jelaskan apa dia i'rab je. Kan? Sebab itu wa nahnu nubayyinuhu laka. Kan? Wa nahnu nubayyinuhu laka. Dan kami siapa? Dr. Muhyiddin lah. Dr. Muhammad Muhyiddin lah. Kan? Jadi orang Arab ni tak ada kelebihan dia, tak semestinya dia guna ana, kan? Dia boleh guna nahnu, kan? Wa nahnu nubayyinuhu laka. Saya akan terangkan pada awak, kami akan terangkan pada awak ala tariqatil lati bayyana biha al-i'rab. Jadi seperti mana Syekh kita, Syekh Muhammad Muhyiddin terangkan apa dia mu'rab, apa dia i'rab, dia nak terangkan pula apa dia al-bina, ataupun kita biasa panggil mabni lah, senang, ya. Mabni tu hasil dia, kan? Okey, tak. Okey, al-bina. Apa dia pula al-bina? Okey, Ustaz cuba lajukan sikit. Lil bina'i maknaya. Sama juga. Al-i'rab tadi ada dua makna, kan? Al-bina juga ada dua makna. Ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi, kan? Yang pertama dari sudut bahasa, yang kedua dari sudut istilah. Fa amma maknahu fil lughah fa huwa, adapun maknanya dari segi bahasa adalah ibaratun an wad'i syai'in ala syai' ala jihatin yuradu biha as-subut wal luzum. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu, yang mana dengan tujuan nak tetapkan dia. Itu bina. Membina, kan? Bila sebut membina, apa yang kita faham? Yang paling mudah membina, letak bata, letak atas dia. Dia dengan simen lah, kan? Jadi dia akan jadi tetap, kan? Membina, kan? Membina. Jadi bina tu pembinaan lah, pembinaan. Maksudnya bila berlaku pembinaan akan berlaku sesuatu tu tetap kukuh, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa amma maknahu fi istilah, adapun makna dia adalah luzumu akhiril kalimah. Kalau tadi tagayyur, berubah-ubah, Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu mu'rab, i'rab. Adapun mabni, bina ini adalah luzum, sentiasa. Kan? Sentiasa. Lazim bahasa Arab.
Tak sama dengan lazim bahasa Melayu. Lazim bahasa Melayu tu ambil daripada bahasa Arab, tapi kita gunakan untuk makna yang berbeza. Lazim bahasa Melayu, saya lazim buat. Maksudnya apa? Saya selalu buat. Lazim bahasa Arab maksudnya mesti. Kan? Mesti, tetap, mesti. Kan? Luzumu akhiril kalimah. Dia mesti tetap. Kan? Gitu kan. Tetap. Tetap kat sini. Akhir al-kalimah halatan wahidah. Satu keadaan saja. Li ghairi amin wala itilal. Kan? Wala itilal. Jadi maksudnya dia mabni ni dia tidak berlaku macam mu'rab lah. Mu'rab ada Zaidun, Zaidan, Zaidin, itu mu'rab. Mabni contohnya kam. Kam berapa? Kan kam berapa dah? Ada kamu, kama, kami, tak ada. Kam je. Kan kam. Man. Ada manu, mana, mani. Ada ustaz, kat mana? Man istata'a minkum. Kan? Man istata'a minkum alba'ah. Dalam hadis kan ada sebut man istata'a. Kan? Betul. Yang itu baris asalnya man istata'a. Kan? Tetapi disebabkan oleh berjumpa dua iltiqa' as-sakinain, nun tu diberi baris bawah. Asalnya man. Kan? Man. Kaluzumi kam waman as-sukun. Dia sentiasa berbaris sukun. Kan? Baris matilah. Kita sebut. Wa kaluzumi ha'ula'i. Ha'ula'i. Pernah itu dengar? Ha'ula'u. Ha'ula'a. Tak ada. Dia ada ha'ula'i saja. Wa hadhami wa amsi al-kasr. Jadi perkataan ini mabni. Sebab apa? Dia sentiasa berbaris di bawah. Wa kaluzumi munzu. Wa haitsu ad-dhamm. Munzu dan haitsu ini sentiasa berbaris di hadapan. Wa kaluzumi, dan seperti ka tu seperti luzumi tetapnya apa dia? Aina kaifa al-fath. Kan? Ada ainu. Ainu Muhammadin. Faham. Jangan masalah, jangan takutlah ya. Kadang-kadang kita ni nak perfect sangat takut nak bercakap bab cakap tu yang bimbang. Hentam saja kadang-kadang. Kan? Ainu Muhammadin. Faham di mana Muhammad kan? Tapi yang betul dia aina Muhammadun. Kan? Aina Muhammadun. Kaifa. Ada kaifu? Tak ada. Kaifi? Tak ada. Kan? Yang adanya kaifa. Kan? Jadi mabni ni, bina ni barisnya sentiasa tetap kan? Barisnya sentiasa tetap, tidak berubah-ubah. Okey. Wa min hadzal idah, daripada penerangan ini. Ta'lam, awak tahu anna alqabal bina arba'atun. Jadi mabni ni dia ada 4 ya. As-sukun, al-kas, ad-dhamm, al-fath. Pada baris saja. Dia ada baris mati, ada baris bawah, ada baris depan, ada baris atas. Bila dia mati sama-sama. Contohnya kam. Tak ada kamu, tak ada kama. Kan? Tak ada kami. Kan? Kam sama-sama kan. Al-kas baris bawah. Kalau dia baris bawah, dia sentiasa baris bawah. Contoh apa baris bawah ni? Haula'i. Tak ada haula'u, tak ada haula'a. Kan? Dia ada haula'i saja. Kalau dia dom sama-sama. Munzu, tak ada munza, munzi, tak ada. Kan? Kalau fat sama. Aina, tak ada ainu, tak ada aini. Aini tu ain dengan ain. Aini. Kan? Okey. Wa ba'da bayanin. Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-ashya' la ta'sur alaika ma'rifatil mu'rab wal mabniyah. Kan? Kadang-kadang benda kecil-kecil macam ni yang menyebabkan kita terkeliru. Kan? Jadi kalau kita jelas, kan, insya-Allah dia kata la ta'sur, tidak susah. Alaika, kan, awak bila sebut mu'rab mabni awak kena selalu, kan? Apa dia? Mu'rab kalau dia berubah-ubah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Yusafiru, Yusafira, Yusafir. Adapun mabni tak berubah. Kam, aina. Fa innal mu'rab ma taghayyara halu akhirih lafzan aw takdiran bisababi taghayyuri awamili. Jadi berulang-ulang ayat sama kan? Tak apalah. Kita ulang-ulang sama, secara tak langsung kita menghafal uslub kan. Wal mu'rab, maka yang mu'rab itu adalah ma taghayyara, yang berubah, halu akhirih, keadaan akhirnya, lafzan, sama ada dalam bentuk lafaz, atau takdiran, ataupun takdir kan, bisa babi taghayyuril awamili, kerana perubahan amil. Wal mabni ma lazima akhiru halah wahidah kan. Adapun yang mabni adalah yang tetap kekal akhirnya dengan satu baris kan, satu baris. Li ghairi amilin wala ihtilal. Okey, baik. Ada latihan. Yang latihan ni ustaz tak buat lah ya. Nanti panjang pula. Sekejap
dah habis dah 1 jam tau. Tak apa, tambah sikit kan. Jadi kalau antum rajin, antum buatlah, banyak sangat kebaikan dia, kan. Dia ulang balik je ni. Kalau kita kata kita buat, nanti kita banyak ulang balik, kan. Tapi ni tidak. Yang ni cari mana mu'rab, mana mabni, kan. Mana mu'rab, mana mabni. Tak apalah, kalau buat alhamdulillah, tak buat pun tak apa. Kan ayat ni semua dia tanya. Boleh tak cari mana mu'rab, mana mabni? Tamrin latihan lah. Ni ada tamrin. Ni asilah pula, ada soalan pula. Ni kalau antum jawab ni, antum akan ulang balik. Kalau Ustaz jawab ni, Ustaz akan ulang balik apa yang Ustaz syarah ni. Biji kan. Ni contoh-contoh kan. Okey. Ustaz rasa kita boleh ambil sikit lagi. Yang ni Ustaz boleh lajukan saja insya-Allah, sebab dia sebenarnya dia kalau kita dah faham tu, dia akan berulang saja sebenarnya, kan. Baik. Anwa al-i'rab. Jenis-jenis i'rab, kan. Tadi jenis i'rab juga kan. Lafazan dengan takdiran tu kan. Yang ni pula jenis i'rab dari sudut hukum, kan, hukum dia kan. Baik. Ustaz rasa dalam kadar 15 minit lagi boleh insya-Allah? Boleh kan insya-Allah kan. Okey. Anwa'u al-i'rabi qala al-Imam al-Ajurrumi rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Wa aqulu, siapa yang berkata sana ni? Dr. Muhammad Muhyiddin. Anwa'ul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Kalau tanya jenis-jenis i'rab ni ataupun hukum-hukum i'rab ada berapa? Kita kata ada 4. Tapi 4 ini untuk semua sekali. Untuk ismun dengan untuk fi'lun. Ada 4. Apa dia? Al-awwal ar-raf'u, wasani an-nasbu, wasalis al-khafdu, wal-rabi' al-jazmu. Ustaz percaya kita semua memang dah biasa dengan marfu', mansub. Cuma yang makhfud itu jarang kita guna. Al-khafdu, kan. Jadi dalam buku ini kadang-kadang diguna al-khafdu, kadang-kadang diguna al-jaru. Kita lidah kita sangat biasa sebut al-jaru, kan. Harfu jar kan. Majrur bi harfi jar. Jadi cuma kita tahulah sebut al-khafdu maksudnya sama, kan. Maknanya sama. Al-jazmu, majzum, kan. Okey. Walikulli wahidin min hadhil anwa' al-arba'ah ma'nan fil lughah wa ma'nan fi istilah an-nuhah. Jadi 4 ini dia pengarang kita nak terangkan juga apakah dia. Jadi kita dengar sikit ya. Okey, dengar tapi Ustaz lajukan, kan. Amma raf'u fil lughati al-ulu wartifa'. Jadi ar-raf'u ni marfu' ni, marfu' tu hukum dia kan. Dari segi bahasa dia ar-raf'u ni adalah atas, ulu, kan. Ulu. Rafa'a, angkat kan. Al-ulu wa wartifa. Wa huwa fi istilah taghayyur makhsus alamatu ad-dhammah wa ma naba anha, kan. Jadi perubahan yang tertentu yang mana tanda asal dia. Kalau pelajar-pelajar yang belajar nahwu dengan ustaz selalu saya sebut tanda asal, kan. Marfu' apa dia? Marfu' asalnya baris depan. Kat mana ustaz ambil? Sini dah ustaz ambil, kan. Alamatuhu ad-dhammah. Ni tanda asal dia, kan. Yang mana asal dia dhammah ini, kita panggil dia apa dia? Marfu'. Sebab itu marfu' ini ustaz tidak terjemahkan Ustaz tak terjemahkan dia yang diangkat. Janganlah tak payah terjemah macam tu. Kita hafal dia macam tu, marfu', kan. Apa dia marfu'? Marfu' ini asalnya baris depan, macam tu, kan. Kalau kita nak kenal dia yang baris depan tu, Zaidun, itu marfu', kan. Okey. Wa ma naba anha. Dah Zaidun ni apa ni, marfu' ni baris depan saja? Tidak, kan. Selain daripada baris depan, ada tanda-tanda yang lain, kan. Ada tanda-tanda yang lain, tapi asalnya adalah baris depan. Tanda asalnya adalah baris depan. Wa satarifu qariban ma yanubu anid dhamma fil fasli al-ati insya-Allah. Insya-Allah dekat dah. Lepas ni kita akan belajar tanda-tanda i'rab, kan. Wa yaqau ar-raf'u fi kulli minal ismi wal fi'li. Ismun marfu', fi'lun juga marfu', kan. Baik, contoh dia bagi yakumu aliyun. Yakumu fi'lun mudhari' marfu'. Aliyun isim fa'il marfu'. Wa yasdahu al-bulbul. Wa yasdahu al-bulbul. Yasdahu fi'lun mudhari' marfu'. Al-bulbul fa'il marfu', kan. Okey, nak ayatnya marfu' ni berlaku dalam ismun dan berlaku juga dalam fi'lun.
Harfun tak perlu i'rab. Senang kan? Boleh ke i'rab kan? Tapi kita i'rabkan dia sebagai harfu lah. Wa amma nasbu fa huwa fil lughah al-istiwa. Istiwa. Istiwa kan? Apa? Sama. Istawa. Wastiqamah. Kan? Dari segi bahasa dia, an-nasbu ni adalah rata. Nasbu rata lah. Boleh rata. Sama kan? Sama. Istiwa tu sama. Kan? Istiqamah. Wa huwa fi istilah adalah taghayyur makhsus alamatuhu al-fathah. Kan? Asalnya baris atas. Macam tu Mansub, kalau ustaz terjemah asalnya baris atas. Baris atas tu asal. Wa mana ba'anha. Ada tanda-tanda yang lain? Ada kan? Ada insya-Allah. Tak lama dah. Minggu depan kita akan belajar tanda. Wa yaka'un nasbu fi kulli minal ismi wal fi'li aidan. Sama seperti marfu', mansub juga berlaku dalam ismun, berlaku dalam fi'lun. Contoh, lan uhibba al-kasala. Lan uhibba nampak bagi atas kan? Sebab apa uhibba? Sebab fi'lun mudhari' mansub. Sebab apa mansub? Mansub bilan. Yang menyebabkan dia mansub adalah lan. Kan? Baik. Al-kasala maf'ulun bih. Jangan i'rabkan dia sebagai fa'il kan? Dah terang-terang dah dia al-kasala. Bagi atas kan, maf'ulun bih. Habis mana fa'il dia ustaz? Biarlah kita sebutkan. Lan uhibba ana. Ada ana kan. Takdir tak nampak tapi ada. Saya tidak suka malas. Kan. Jadi al-kasala adalah maf'ulun bih mansub. Wa ammal khafdu ataupun kita biasa sebut al-jarru fa huwa fil lughah at-tasaful bawah. Sebab tu disebut majrur baris bawah kan. Kita sebenarnya terjemah daripada bahasa Arab kan, baris bawah tu. Sebab apa? Bahasa Arab al-khafdu dan al-jarru itu sendiri memang makna dia bawah kan, bawah. Wa fi istilah taghayyur makhsusun alamatuhu al-kasrah. Baris bawah. Tanda asalnya baris bawah. Sebab itu bila ustaz terjemah majrur, ustaz kata asalnya baris bawah. Asalnya baris bawah. Ada tanda-tanda yang lain? Ada. Wa mana ba'anha. Ada tanda-tanda yang lain. Kita akan sampai. Wala yakunu al-khafdu atau wala yakunu al-jarru ini illa fil ismi. Fil ismi. Gitu, Isim saja yang majrur. Kan? Isim saja yang majrur. Fi'il tidak majrur. Nahwu. Contoh. Nahwi. Ta'allam tu. Bukan ta'allam tu. Ni beza ain dan a kan. Ta'allam tu minal kasuli. Saya rasa sakit sebab apa? Daripada kemalasan saya. Kasuli. Al-kasuli. Majrur. Kan? Majrur biharfi ja wa alamatu jarhi al-kasrah. Okey, sikit lagi. Al-jazmi dah. Wa ammal jazmu fahuwa fi lughati al-qat'. Al-qat'u. Jazam ni kita sungguh-sungguh kan, sungguh-sungguh atas sesuatu. Qata' kan, kita putus. Apa kita panggil tu bila kita tak mari pula perkataan dia. Maksudnya kita dah tidak tarik balik kita tak tarik balik. Kita confirm nak guna kan. Takkid al-qat'u. Tak apalah dari segi bahasa kan. Wa fi istilah, dari segi istilah dia taghayyur makhsus alamatu as-sukun. Asalnya baris mati. Tak apalah sebut baris mati pun kan. Dah biasa dalam bahasa Melayu kita ada orang kata jangan sebut baris mati, sebut baris apa? Baris sukun. Tapi kalau kita sebut baris mati kita faham, mati tu mati kan. Tak apalah kan. Wa mana ba'anhu asalnya baris mati. Ada tak tanda yang lain? Ada, insya-Allah tak lama lagi kita akan belajar. Wala yakunu al-jazmu illa fil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' saja yang majzum kan. Tak ada isim tidak majzum. Fi'il saja yang majzum. Nahwi lam yafuz mutakasil. Lam yafuz tidak berjaya. Faza yafuzu, yafuz. Macam tu Lam yafuz mutakasil, orang yang malas. Kalau yang belajar dengan ustaz ni kuku adil ni kan. Yang bahasa Arab dan saraf sekali kan. Mutakasil atau wazan tafa'ala. Tafa'ala atas antara makna dia tafa'ala adalah berpura-pura. Dia tak malas sebenarnya. Tapi dia memalaskan diri dia. Berpura-pura malas kan. Yang ni pun bermasalah kan. Mutakasil. Banyak malas boleh kan? Banyak malas. Faqad tabayyana laka anna anwa' al-i'rab ala salasati aqsam. Qismun mushtarikun bainal asma' wal af'al.
wa huwa ar-raf'u wa nasbu. Marfu' dan mansub itu berlaku pada ismun dan berlaku pada fi'lun. Wa qismun mukhtassu bil asma. Satu pula khusus untuk isim. Wa huwa al-khafdu ataupun al-jaru. Majrur khusus kepada isim saja. Wa qismun mukhtassun bil af'al wa huwa al-jazmu. Adapun majzum khusus kepada fi'il saja. Maksudnya kita ismun dia ada 3 saja kan. Marfu', mansub, majrur. Tak ada majzum, tidak ada majzum. Fi'il pula marfu', mansub, majzum, tidak ada majrur. Tidak ada majrur. Wallahu taala a'lam bissawab. Senang kan? Siapa kata susah? Ni alamatul i'rab. Masuk alamatul i'rab dah. Ada soalan je sini kan. Tak apalah, nanti kita cuba carilah nanti kat mana nak i'rab nanti insya-Allah. Setiap hari tu saya i'rab tak banyaklah ya. 1 ayat, 2 ayat begitu sajalah. Okey. Jazakumullah khairal jazai. Jadi insya-Allah mana-mana yang nak tanya Ustaz secara PM pun tak ada masalah insya-Allah nanti kita cuba rancang lepas ni ikut-ikut daripada Ustaz bercakap seorang-seorang Mungkin Ustaz boleh ajak seorang untuk teman Ustaz setiap minggu sebagai teman bicara dalam program ini. Nanti kita akan bincangkan lagi insya-Allah kan. Jadi setakat ini dulu pada malam ini. Insya-Allah kalau kita tengok ringkasan dia, mudah sangat je ringkasan dia kan. Kitab ini Ustaz dah bagi pada antum kan. Ini saja yang kita belajar. Kan? Ini saja yang kita belajar. Babul i'rab. Apa dia i'rab? I'rab adalah perubahan apa kita panggil awakhir al-kalim, huruf akhir perkataan li ikhtilaf al-awamil, kerana perubahan al-amil kan. Ad-dakhilah 'alaiha lafzan atau takdiran. Lafzan atau takdiran yang kita cerita panjang kan. Zaidun, Zaidan, Zaidin itu lafzan. Takdiran tu contohnya al-qadi, al-fata, gulami, yad'u. Wa aqsamu arba'a. Dia ada raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Falil asma fi min zalika ar-raf'u wa nasbu al-khafdu. Raf'u isim dia marfu', mansub, majzum. Makhfud, majrur. Dia tidak majzum. Tidak ada pangkah majzum. Walil af'al pula marfu', mansub, majzum. Tidak ada makhfud kan. Tidak ada majrur. Itu jelah. Ringkas je kan. Ringkas je. Wallahu taala a'lam bissawab. Insya-Allah. Okey, setakat itu saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Insya-Allah sanaltaqi fi al-usbu' al-qadim biiznillah fi nafsil waqt insya-Allah wa nafsil yaum yaumil khamis fi as-sa'ah at-tasi'ah wa nisf lailan. Jadi kita tutup dengan tasbih, kafarah dan surah al-asli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sekali. Jazakumullah khair jazak.